Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar? Harap saudari semua berada dalam keadaan sihat walafiat. So kita jumpa lagi dalam sesi FB Live bersama dengan saya Zadi Ismail, jurutera forensik kewangan anda. Macam biasa, bagi mereka yang baru mengikuti saya pada malam ni, kalau boleh tolong share kita punya Facebook Live ni. Okay, tolong tag, tolong share. Okay, supaya lebih ramai dapat berkongsi dan lebih ramai yang dapat tahu tentang perkongsian ilmu kita, terutama apa yang bakal kita kongsikan malam ni. Alright, so kita ada tajuk menarik pada malam ni. So bagi mereka yang dapat dengar suara saya dengan jelas, tolong bagi thumbs up sikit. Okay, tolong bagi thumbs up, dapat dengar suara dengan jelas, tengok video jelas. Kalau semuanya okey, tolong bagi thumbs up. At least saya tahu yang anda terima dengan jelas. Boleh? Boleh thumbs up? Okay, lepas tu tolong minta like, share, tag, kenalan seramai yang boleh untuk ikuti kita pada FB Live pada malam ni. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan buku forensik kewangan ni secara percuma, tolong share, tolong tag, kemudian screenshot. So selepas daripada sesi kita pada malam ni, nanti kita letakkan screenshot anda di ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan pilih pemenang. Okay, pemenang penerima buku forensik kewangan ni secara percuma. Okay, so siapa yang dapatkan buku secara percuma, tolong tag, tolong share kita punya Facebook live dan letakkan screenshot anda di ruangan komen. So insyaAllah admin saya akan pilih kemudian pemenang buku ni. Okay, so setiap malam kita ada pemenang. So selagi kita buat FB Live ni. Okay, insyaAllah. So malam ni kita ada tajuk yang menarik. Okay, bagi mereka yang terperap duduk kat rumah, tengah fikir-fikir cara macam mana ni kan. Selepas PKP ni Allah Alam tak tahu apa lagi yang bakal berlaku. Dan nak buat persediaan untuk mencari pendapatan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. So kita ada tajuk menarik. Tajuk kita pada malam ni ialah modal kecil dari bagaimana nak buat duit daripada rumah. Okay, seperti biasa, seperti malam-malam sebelum ni, malam ni juga saya ada tetamu istimewa yang saya datangkan khusus yang pakar dalam subjek matter kita yang kita nak bincang pada malam ni. Okay, macam mana nak buat duit daripada rumah. Okay, so beliau memang dah bertahun-tahun buat benda ni daripada rumah. Seorang sifu yang tersohor, dan kebanyakan sifu-sifu yang ada ketika ini pun ramai yang belajar daripada beliau. Tapi dia sangat low profile, duduk dalam gua, kan nak dapatkan dia memang susah. Saya pun jenuh pujuk, okay, kata tolong bro, bagilah sharing sikit kan. Sebab beliau punya style, kalau dia share betul-betul. Dia tak macam nak borak-borak sangat. Dia akan bagi kau-kau kan. Okay, so bagi mereka yang bersama dengan saya malam ni, okay, anda semua sangat bernasib baik kerana dia jarang-jarang keluar dan jenuh saya nak pujuk macam saya kata tadi untuk berkongsi bersama dengan kita. Okay, so manfaatkan ilmu yang bakal anda dapat pada malam ni insyaAllah dan praktikan. Kalau tengok nganga mulut tapi tak buat apa-apa, tak guna. Okay, so ambil ilmu ni. Siapa yang ada pen dan pensel, okay, siap-siap. Okay, dapatkan nota, okay, siap dengan pen, siap dengan nota, bersedia untuk belajar something malam ni. Okay, so saya tak nak bercakap lebih banyak, lebih baik saya jemput beliau masuk dalam studio. So dah ready ke belum ni? Okay, so kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Tuan Syekh kita. Apa khabar? Arkif? Alhamdulillah. Tuan Zaidi sihat? Alhamdulillah. Bolehlah kan, time-time duduk kat rumah ni. Boleh hidup juga lah, insyaAllah. Boleh hidup lah. Okay. So, siapa lagi kalau bukan
Tuan Raja Kamel atau dikenali sebagai RK. So siapa yang biasa buat online marketing kenal beliau. Beliau antara jagoan ataupun antara otai yang dah bertahun-tahun berkecimpung. Okey, cuma beliau memilih untuk lebih low profile lah compare dengan otai-otai yang lain yang ada sekarang ni. Okey, dan kebanyakan yang ada sekalipun kalau kita jejak-jejak sikit dia punya bekas-bekas tapak kaki tu, ada rantaian itu mesti terkena sikit dengan Raja Kamel, dengan Akid. So Akid sekarang dekat mana? Macam mana? Akid sekarang dekat mana? Saya sekarang dekat Jitra, Tuan Zaidi. Dekat Jitra. Wih, jauhnya. Orang lain semua bertumpu dekat KL, buat bisnes dekat KL. Tengok, dia buat duit daripada ujung-ujung Tanjung pun dah boleh buat duit. Ada kat rumah. Tahun lepas saya kat Shah Alam. Okey. Lepas tu Food Panda selalu datang rumah saya lari kat Jitra. tak nak kena kacau dengan Food Panda. Tak nak kena kacau dengan Food Panda. Okey. So, bagi mereka yang tak mengenali sangat RK ataupun Tuan Raja Kamel, biasalah dia online kan. Dan kadang-kadang kita kadang-kadang ada terguna kat dia punya produk ni kan, tanpa kita sedari. Okay. So RK boleh cerita sikit latar belakang dulu mula macam mana, sebab tak silap saya dulu mula masa college juga kan, masa study. Betul Tuan Zaidi. Tahun 2005 saya baru berkenalan lah dengan bisnes internet. Masa tu Irfan Khairi, lepas tu ada lagi beberapa nama. Diorang ni lah yang bawa masuk bisnes internet dekat Malaysia ni, yang memperkenalkan. Orang sebelum tu lagi dah ada dah, tapi diorang ni lah yang memperkenalkan, ajak student-student, boleh buat duit lah kat internet, kenapa korang nak belajar lagi? Macam tu lah. Okay. So tahun tu saya start godek-godek semua. Masa study, masa tu saya dekat Universiti Petronas. Saya ingat lagi masa tu tahun 2005. Oh, tahun 2005 sekarang dah 2020, dekat 15 tahun lah. Itulah. Anak dah, kalau ada budak dah tingkatan 3 lah kalau ada anak masa tu. Pejam celik kan. Orang lain puas berkejaya meniti tangga-tangga korporat dan sebagainya. Akhir daripada habis je college, dah start duduk kat rumah buat duit lah. Actually kan dia ada cerita dia, Tuan Zaidi. Dia sebab saya dapat sekolah daripada Gamuda. So Gamuda ni kita orang setiap tahun kena pergi praktikal. So tahun pertama saya pergi praktikal. Saya civil engineering. So tahun tu pergi praktikal, pergi dekat site panas sangat. So pergi kat praktikal, pergi kat site, ada kabin, masuk kat dalam kabin tu tidur. Lepas tu bangun dekat-dekat nak keluar dah. Lepas tu lepas dah seminggu 2 minggu macam tu kan, lepas tu fikir, kalau aku kerja nanti berkat ke gaji aku kalau buat macam ni? Kan? So start site tengok lebih kurang, kemudian masuk kabin tidur. Macam tu. Lepas tu fikir, aku tak nak kerja macam ni, aku pun tak best. So masa tu fikir macam mana nak lari daripada benda ni, daripada civil engineering punya ni. Masa tu. Okay. So bila jumpa bisnes internet, ini peluang baik ni. Okay. Itulah cerita dia. Itu dia punya push factor lah, dengan kata lain. Habis college, buat praktikal balik dekat you punya sponsor, tapi tak orang kata tak lekat dekat hati lah. Hati tak rasa selesa nak buat. So akhirnya memilih jalan lain. Betul. Okay. So kita ada tajuk malam ni. Saya minta Arki korek-korek sikit lah kan, share ilmu yang ada ni, sebab biasalah dah buat benda ni lama kan. So bagi mereka yang nak bermula, terutama dalam keadaan sekarang ni, mesti ada yang tengah terfikir macam mungkin nak cari pendapatan tambahan, ataupun mungkin nak cari pendapatan gantian ke, terutama bagi mereka yang mungkin hilang pekerjaan dan sebagainya. Tapi modalnya tak banyak ni, modalnya dicipuk je. Itu pun dapat subsidi pada kerajaan, dapat BSP lebih kurang. Kira dalam tangan adalah dalam RM100, RM200 kan.
So macam mana nak mula ni kalau modal ni kecil? Okay, alright. So saya ada slide. Boleh saya share slide tu? Boleh. Tengok. Saya dah cakap lah. Kalau dia masuk, dia tak ada cakap mulut dia. Dia mesti dah prepare. Sekejap, saya cuba kongsi kat sini. InsyaAllah kita tengok. Okay. Itu dia. Alright. Buat daripada rumah biarpun modal kurang daripada 100. Wah, terbaik lagi. So saya banyak jemput tetamu. Kebanyakan tetamu dia datang daripada kepala duduk kongsi-kongsi kan. So RK dia tak ada main kepala-kepala. Dia kalau dia kongsi, okey siap. Kenapa? Tak ada hal lah. Kan? Siap, slide sikit dia tolong buat. So, benda ni kalau nak kira kan, kalau katalah masuk kelas kan, nak belajar benda ni, ilmu ni mahal ni. Selalunya orang bayar. Tapi alhamdulillah malam ni RK sanggup kongsi dengan kita lah. So macam mana tu RK nak start daripada buat duit daripada rumah, modal kurang daripada 100? Okay, sebab modal dikurang pada 100, kita bagi cukup 100 share, 100 like, 100 view boleh ke? Oh, bagi 100 view tapi nak kira 70 dah lebih 100 view ni. Dah lebih 100 lah? Oh yo. Kalau daripada saya nampak 175. Oh, okay. Saya punya dia tunjuk 70 je. Allah. Okay. Dah cecah dekat 200 view dah. Oish, okay. Mantap. Okay, macam saya dah tak ada alasan dah nak share. Ingat tak nak share sebenarnya. Okay. Alright. Sekejap, saya pun tak nak ada halang pemandangan tu. Saya hidekan dulu. Okay, cantik. Jadi kawasan tu bersih. So kita sama-sama boleh tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada malam ni, buat duit daripada rumah walaupun modal kurang daripada RM100. Atau kalau Tuan Zaidi tulis tadi tajuk dia dengan modal yang kecil kan. Okay, so kita punya slide tak banyak, ada 10 je. Ada 10 je. Okay. So kita akan bagi dalam bentuk yang point dan praktikal lah kot. Lepas tu nanti dah habis nanti boleh tanya soalan atau boleh ataupun masa tengah-tengah saya share ni boleh nak tanyalah nanti Tuan Zaidi mungkin highlight soalan tu kot Okay, insyaAllah. Alright. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Okay, so buat duit daripada rumah walaupun modal kurang daripada RM100. Sebenarnya saya nak tulis modal kurang daripada RM500 sebab saya dengar duit bantuan BPN tu paling sikit RM500 kan kalau orang bujang. So sebenarnya banyak lah korang ni kan. So tak apa kita lepas daripada ni dia boleh kembang lah. Dia dapat idea tu insyaAllah dia kembang kan. Alright. Okay, kita start dulu dengan tadi pengenalan. Saya cerita sekali lagi latar belakang. Nama saya Raja Kamil. Nama penuh saya Raja Muhammad Kamil bin Raja Rosli, tapi panggil saya Raja Kamil ataupun RK. Saya lahir tahun 1986. Saya mula tahu pasal bisnes internet ni tahun 2005. Tahun tu juga saya start. Income first saya daripada bisnes internet ni ialah dengan affiliate. Saya jual produk orang lain. Okay, full time selepas saya habis belajar tahun 2009 sampai sekarang tahun 2020. Produk yang saya jual produk fizikal, macam-macam produk digital, sama juga macam-macam produk, servis, training dan tulis buku. Tapi buku saya baru ada satu je lah. Okay. Kita mulakan, ada 3 jenis produk. Ada 3 jenis produk fizikal. Okay, benda yang kita boleh sentuh lah kan, macam headphone ni ke, macam mouse ni ke, okay, tu produk fizikal. Ataupun produk digital macam e-book, video panduan, ialah produk yang orang basically yang boleh download kan, macam software. Tuan Zaidi pun ada jual e-book kan? Tak ada, saya tak ada e-book, tapi saya ada video. Video tu contoh produk digital lah. Okay, kemudian ialah produk bentuk servis. Okay, produk bentuk servis ni ialah menggunakan
akal fikiran kita untuk kita kongsi ilmu, kongsi pengalaman, kita jadi coach, kita basically menggunakan akal fikiran kita, kemahiran kita untuk tawarkan servis lah. Okay. So saya pada malam ni saya nak highlightkan dekat produk fizikal. Sebab saya dah bawa produk fizikal lama juga, produk digital pun lama, produk fizikal pun lama. So produk fizikal ni lagi senang orang nak faham, dan saya rasa waktu PKP ni pun dah boleh buat dah sebenarnya. Okay. So saya juga ada kategorikan, ada 4 kategori buat duit daripada rumah. Okay. Pertama, jual apa yang dah ada. Okay. Kedua, jual apa yang orang lain ada. Ni macam apa tak tahu kan. Ketiga, jual apa yang belum ada. Okay. Kalau ustaz-ustaz dengar ni kena marah saya ni. Keempat, jual apa yang dah terbukti. Tadi saya tukar nama dia, sebenarnya ada perkataan ada-ada kat belakang tu, tapi saya tukarlah bagi tak complicated sangat. Okay, so bagi orang lagi faham, betul. Okay, benda ni dia ikut turutan sebenarnya. Yang paling banyak buat duit ialah dekat yang kategori keempat ni. So ni boleh kata kategori dan juga step lah. Step pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay. Alright, kita pergi satu-satu. Okay. Alright, jual apa yang dah ada. Okay, simple sangat. Bila kita tak ada sumber kewangan, paling simple lah kita tengok apa yang kita ada yang kita boleh jual. Simple je, kita jual barang yang ada dalam rumah lah senang kata. Betul, apa yang ada dalam rumah. Saya rasa dulu Arke pernah cerita dekat saya kan, jual motor buruk ke apa, saya tak ingat. Betul. Kan, dulu tak silap saya antara cabaran dia ialah apa tak ada barang apa nak jual ni, lepas tu Arke jumpa motor buruk. Saya tak ingat cerita tu. Macam mana? Okey, motor tu motor ayah saya. Dia kat tengah rumah, tengah laman rumah. Hujan panas dah sampai dah jadi buruk lah. Asal motor tu tak buruk lah, tapi kemudian dia jadi buruk sebab bertahun-tahun kat situ. Tak berjaga lah. Tak berjaga. Lepas tu saya tanyalah ayah saya, abah motor tu nak biar je ke kat situ, sebab saya nak parking kereta pun susah. Saya cakap kat situ. Pasal yang saya cakap, kalau awak nak jual, jual lah. Nanti kita kira macam mana. Lepas tu ayah saya bagi cara, motor tu besar, motor jenis-jenis motor besar lah. Tapi saya rasa dah kategori besi buruk dah. Yelah, kita tak tahu cerita dia kan. So saya cakap kat ayah saya, macam mana, berapa nak jual? Saya cakap 5,000 paling kurang. So saya pergi dekat Mudah. Ni masa ni, ini cerita ni masa tahun 2009. Raya ketiga. So saya buka Mudah. Masa tu orang tak guna Mudah macam sekarang. Sekarang sikit-sikit Mudah. Masa dulu baru lagi. Saya letak iklan, saya takat gambar guna kamera digital masa tu. Lepas tu saya letak 13,000. Lepas tu, masa tu juga, petang tu saya nak pergi balik ke, bukan balik kampung, saya daripada kampung, saya nak pergi ke kampung arwah pakcik saya. So nak pergi ziarah sepupu saya, makcik saya. So on the way tu tiba-tiba dapat mesej. Bro, saya nak beli sekarang, tapi sekarang saya tak ada kat KL, saya dekat Sabah, Sarawak. Lepas tu, itu mesej pertama. Lepas tu mesej kedua. Lepas tu mesej ketiga. Lepas tu sepanjang perjalanan saya kena tutup telefon tu sebab kalau tidak dia kacau. Saya mandu lah. Sampai ni masa tu saya pakai handphone apa dah. Tapi tak ada smartphone macam sekarang ni. So sampai je kat kampung, saya punya inbox penuh. So saya kena delete. Bila delete masuk. Siap ada yang cakap bagi nombor akaun saya bayar sekarang. So cakap ya betul dia orang ni, sebab dia kata saya kat Sarawak. Itulah saya, itu first time yang ya betul dia orang ni. Benda besar lah dengan kata lain kan, jual sampai 11,000 macam tu je. Macam tu je orang nak ni. At the end saya jual lah.
Esoknya saya terpaksa balik kampung, kalau tidak nak duduk sampai 2-3 hari lagi. Tapi hari raya keempat tu saya dah kena balik dah. So sebab nak uruskan, sebab ada orang tu jualan tu. Sebab ada orang tu kata saya nak bayar sekarang. So lepas tu saya cakap lah, saya lambat lagi ni. Dia kata tak apa, saya dah sampai, saya bagi dah alamat. Saya dah sampai dah dekat pekan tempat awak tinggal. Saya tak bagi alamat rumah tapi saya bagi pekan kan. So dia tunggulah 3-4 jam. So dia sanggup tunggu. So daripada situ saya belajar, orang kadang-kadang benda yang kita ingat sampah, tapi ada orang dia nampak harga benda tu. Dalam kes ni mungkin rezeki saya, ramai orang nampak benda tu. Mungkin saya tak faham lah nilai dia ke. Bila saya kaji-kaji balik sekarang, rupanya motor tu ada part-part dia yang rare, lebih kurang macam tu lah kot. Jadi menjadi buruan orang lah tanpa disedari. Tak apa, betul, tanpa disedari. Lepas tu macam saya menyesal saya tak jual 16 ribu. Kan bukan 13 ribu, alamak murah lah pula kan. Sebab ada orang beli. Padahal ayah kata 5 ribu pun dah okey lah. Kalau aku tahu aku jual 20 lah. Ya betul. Okay, so ini jual apa yang ada. Okay, so apa yang kita ada lah dekat rumah dan sebagainya. So lepas tu okay, kita jual apa yang kita ada. Kita boleh jual dekat Mudah, Carousell. Lepas tu ada lagi beberapa website yang lain, majalah. Even dekat Shopee pun kita jual, boleh jual barang terpakai kat situ. Okay. So kat sini kita jual, kita dapat modal. Kita dah ada modal. Yelah besar kecil ke kecil ke cerita lain lah. So kalau modal kita dapat jual banyak benda, modal besar, dan banyaklah sikit kita dapat. Tapi kalau kita tak, modal kita tak banyak, tak apalah. Sebab yang penting kita punya cost, kita punya modal tadi, kita tak start dengan apa-apa modal. Kalau nak start pun modal kita tadi tu lah RM100 tadi tu. So dengan kata lain, kalau katalah adalah barang kat rumah tu kita rasa macam tak apa pakai sangat, okay, kita start jual. Contohnya okay lah, bayarlah mudah sikit, bayar iklan RM30. Okay, so kita dah boleh start. Kalau terjual lah benda tu, kata dekat Mudah atau tempat-tempat lain ni, kalau sell dan sebagainya, so katalah benda tu kita berjaya jual RM500. So kita sebenarnya dah tukar daripada modal bawah 100 ni kepada RM500 modal yang lebih besar pula. Betul. Dan benda ni saya bukan cakap kosong. Benda ni tahun lepas masa saya nak pindah Jitra ni, saya pindah tangan kosong, tak bawa apa-apa barang. Okay. So saya daripada Shah Alam, sebab saya tanya-tanya orang yang pindah rumah, dia kata kos pindah rumah nak bawa barang lah, pekerja apa semua, saya rasa tak berbaloi jumlah tu. So saya cakap, kita apalah, saya jual semua benda ni dan saya datang sini, duit yang saya dapat tu saya belilah barang-barang baru, perabot baru, TV baru, semua baru kan. Jual benda yang lama tu daripada bayar shipment, daripada bayar transport shipment, baik jual terus, ambil duit cash, pindah ke rumah baru, dah ada modal untuk beli barang baru kat rumah baru lah. Lebih murah dia punya cost. Betul. Walaupun kalau kita value harga barang tu mungkin rugi kan, tapi dari segi sekarang ni isi saya sukalah perabot baru, semua baru. Faham. So dalam seminggu saya berjaya kosongkan rumah tu. tapi mungkin orang cakap, alah RK boleh lah buat macam tu, RK ada skill kan. RK boleh lah dalam seminggu boleh kosongkan rumah, clear kan, dapat modal. Tapi kalau orang biasa dia kata, kalau saya nak jual itu bang, 3 bulan belum tentu lagi dapat clear. Tak apalah, letak, penting itulah, letak kat Mudah, Carousell. Satu lagi ni, FB Marketplace. Itu pun ramai juga orang cari kalau barang-barang terpakai. Okay. Alright. Okay, kita pergi yang kedua pula Alright. Okay, jual apa yang orang lain ada. Apa pula benda ni? Okay, simple je. Kita jadi stokis atau ejen, atau kita jadi affiliate. Basically, kita jual produk orang lain sebagai ejen. Kita ambil commission lah dengan kata lain. Kita jual jadi ejen, dapat commission. Betul, kita jadi ambil commission saja, betul. So sebab kat sini mungkin orang kata, alah, kalau kita jual barang orang lain, modal nak kena ada. Okay, boleh start dulu dengan yang tak ada modal, jadi affiliate. Contohnya kan. Affiliate, apa beza affiliate, ejen apa semua ni? Kalau ejen ni, kita kena beli barang dulu, beli pada harga murah, lepas tu kita jual pada harga yang sepatutnya lah.
Ada pasaran, betul. Kalau affiliate ni kita promote je website, bila orang beli kita dapat commission. Antara website yang ada affiliate. Betul. Contohnya kalau siapa jadi affiliate saya kan, contoh saya pun ada sistem affiliate, ada program affiliate saya. Contoh siapa yang dapat jual video saya dapat RM50. Tapi dia tak payah nak keluar modal nak beli dulu kan. Dia promote, orang beli video saya, dia pun dapat commission RM50. So ada siapa yang minat tak nak jadi affiliate saya ni? Nanti saya bagi maklumat dia ni. Tak ada. Kita kongsi lah kan, share alang-alang dah menyentuh dia punya subject matter tu, salahnya kan tu Tahir. Lagi-lagi kalau produk tu memang kita pakai dan kita suka, kita puas hati dengan produk tu, lagi orang kata apa, lagi feel lah bila kita nak menjual. Macam saya pakai mikrofon ni, pada saya okey lah sound dia daripada saya tak pakai mikrofon. So actually kalau dekat Lazada atau Shopee kita boleh buat duit sebenarnya. Shopee dia tak ada affiliate, Lazada dia ada affiliate. Kalau siapa beli ikut link kita, link affiliate kita tu, kita akan dapat commission 1-2% sikit lah, tapi kita tak start dengan apa-apa modal. Betul. Okay, nak promote dekat mana? Kita boleh promote dekat IG, boleh promote dekat FB, boleh promote dekat group FB, group WhatsApp, jual kat Shopee, jual kat Lazada. Dan banyak tempat lain lagi lah kan. Dan banyak tempat lain sebenarnya, betul. Dan kita boleh research tempat-tempat yang kita boleh jual secara online ni sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya starting dia boleh macam Shopee tu free je kita letak barang kita. Cuma bila ada terjual kita kena bayar commission dalam berapa persen je. So memang kita tak guna modal besar lah pun masa ni kan. Alright, kita pergi yang ketiga. Jual apa yang belum ada. Okay, dia macam nombor 2 juga, tapi apa saya tunjuk lah. Okay, ini penting tau. Okay, jual apa yang belum ada, kita jadi dropship. Okay, beza dropship dengan agent tadi. Agent kita kena beli produk. Kalau dropship kita tak payah beli produk. Bila ada orang beli, bila ada orang bayar kat kita, baru kita order dekat tuan punya produk. Itu dropship lah. Dia punya konsep macam pre-order lah. Orang order dulu, bayar, lepas tu baru kita dapatkan produk yang kita nak jual tu, baru kita hantar, kirim dan sebagainya. Okay, betul. Okay, saya nak share satu peluang dropship sebab biasalah dropship ni kadang-kadang okay, kalau nak jadi dropship simple je, cuba search je kat Facebook, kat Google nak jadi agent dropship ataupun cari agent dropship, cari je macam tu. Okay, ataupun satu lagi pergi kat Shopee, type agent dropship ataupun dropship. Nanti boleh akan jumpa produk-produk yang perlukan dropship. So kita boleh deal dengan dia. Maknanya ataupun, kita kalau nak cari apa produk yang boleh jadi dropship, kita guna keyword tadi lah. Mencari dropship ataupun dropship saja. So kita pergi dekat bahagian search tu, contoh macam Shopee sebagainya, kita guna keyword tersebut, kita mungkin jumpa promosi orang mencari dropshipper. Betul. Tapi kan Tuan Zaidi, tak semua produk dia ada offer dropship tu. Jadi pilihan tak banyak. So ataupun kalau ada pilihan pun, kalau ada orang jadi dropship pun mungkin produk tu kita tak nak promote atau kita rasa tak sesuai nak promote. So macam mana kita nak buat? Simple je. Kita guna kat Shopee je. Okay, pergi cari produk yang orang kata apa, yang hot, yang laku keras lah dekat Shopee tu. Sebab biasanya produk yang banyak ni, diorang akan import masuk kat Malaysia banyak-banyak dan diorang dapat kos yang rendah. So kita boleh beli dan kemudian kita boleh jual balik ataupun kita pun boleh jadi dropship je dengan dia. Secara tanpa dia tahu pun. Maksudnya kita promote dekat Facebook, beli kita jual RM10, kita bayar dekat Shopee mungkin RM5. Bila ada orang beli, kita order. Kita isilah alamat pelanggan kita, dia terus hantar kat pelanggan kita. Pun boleh buat macam tu. Makin dengan kata lain jadi macam orang tengah je lah. Betul. Dan saya ada satu cerita yang agak menarik berkaitan Shopee dan dropship ni. Tuan Zaidi, boleh saya share ke? Boleh. Okay. Ada satu produk ni sampai ke hari ni saya jual dah berbulan-bulan. Produk ni saya ambil dekat Shopee RM4. Okay. Saya jual balik kat Shopee
Saya tukar tajuk gambar tu, edit cari kat internet gambar produk yang sama tapi gambar lain. Berlainan angle lah, berlainan sudut. Bagi nampak lain, betul, nampak angle lain, model yang dipakai tu lain kan. So saya jual RM30 dan dah beratus orang dah beli Tuan Zaidi. Okay. So maksudnya bila orang cakap alah kat Shopee kena jual murah lah macam mana, so sebenarnya tak betul lah. Dan sebelum saya masa mula-mula buat tu, saya buat macam tu lah, kira beli dekat peniaga lain yang jual RM4. Kemudian saya jual, kemudiannya saya masuk yang keempat. Okay, bila saya tengok ada jualan konsisten, cantik je. Okay, saya buat apa yang keempat ialah jual apa yang dah terbukti. Tadi yang saya cerita yang Shopee tu dah terbukti dah Tuan Zaidi. Okay. So apa yang saya buat ialah, kalau sebab ini yang saya tulis ni ialah ni apa yang saya fikir. Kalau kita jadi ejen, barang tu laku keras, lepas ni kita boleh upgrade jadi stokis. Okay, itu kalau yang tadilah yang jadi ejen dropship, jadi ejen produk kesihatan lah apa semua tu. Okay, yang kedua ni, kalau kita jadi dropship, barang tu laju je, lepas ni borong lah direct kat China. Ini apa yang saya buat. Kan tadi yang barang tu RM4 saya dapat dekat seller kat Shopee, apa saya buat, saya cari kat China, saya dapat harga RM1 lebih kurang. So dalam, kalau convert di Malaysia, campur shipping tu, kos satu barang tu dalam lebih kurang RM1. So saya punya untung tu lagi bertambah lah. So ini sebenarnya step-step dia. Masa kita jual kat sini, kita sebenarnya nak test saja. Tengok okey. Kalau tak okey, kita tukar produk lain. Okay. Nak tahu pasaran tu macam mana lah. Betul. Kalau dah okey, kita pergilah borong direct kat China. Kalau produk tu ada kat China lah. Kalau ada kat Vietnam, bolehlah kat Vietnam. Ada kat Indonesia, bolehlah kat Indonesia. Kan? Sebab bila kita buat macam tu, kita satu, produk stok kita kontrol, harga kita kontrol, mungkin packaging kita boleh buat packaging kita sendiri, cantik lagi, kita hantar lagi laju ke, kita servis lagi bagus ke. Okay. So itu je lah 4 benda Tuan Zaidi kategori untuk buat jualan dekat rumah. Dan semua benda ni saya buat kat rumah je. Saya dengan isteri saya buat benda ni kat rumah je. So PKP ni sebenarnya macam sama je dengan macam hari-hari biasa saya. Yelah, bagi tuan tak ada perbezaan sangat lah kan, sebab memang dah ada PKP ke tak ada PKP pun memang bekerja daripada rumah ataupun bisnes ni memang daripada rumah, dan ini bukannya satu-satu bisnes yang ada kan. So buat dah lama, cabang bisnes tu dah banyak, lepas tu team pun ada dekat belakang. Okay, so kalau dari segi effectiveness, mungkin orang kata alah macam RK boleh lah sebab dia dah lama, team pun dah ada sekian-sekian. Tapi yang orang yang tak sedar ni ialah mula tu. So cerita dia janganlah dibandingkan dengan sekarang. Sebab RK dah mula 12 tahun lepas, 13 tahun lepas, dah berbelah tahun kan. Tapi yang paling penting ialah kalau 13 tahun, 12 tahun lepas tak mula apa-apa, hari ni pun tak ada apa. Betul. So dia kena mulalah. Biarpun langkah tu macam-macam simple sangat kan. Tapi bagi saya, mulalah dulu. Dah mula tu barulah okey ada masalah ni, barulah kita atasi apa cabaran atau masalah yang kita hadapi, betul tak? Betul. Okey. Dia ada satu lagi slide tapi saya sambung lepas soalan kot Tuan Zaidi, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey. So mungkin ada yang tertanya-tanya kan. Sebagai contoh, okey, yang Tuan Akir share ni lebih kepada langkah, step, lepas tu dia punya konsep. Okey. Bagi mereka yang faham, mungkin dia dah nampak benda ni satu peluang. Tapi mungkin ada yang rasa macam benda ni teknikal sangat lah. So untuk mereka yang berfikir bahawa aku bukannya ada laptop canggih pun kat rumah, aku bukannya ada PC canggih pun kat rumah kan. So benda ni teknikal, so macam mana nak mula kan. Nak isi borang ni pun aku tak berhenti. So akhirnya berapa apa untuk golongan yang macam ni? Betul. Bila kata internet ni dia teknikal, banyak teknikal lah apa semua. Tapi macam ni lah, kalau boleh daftar akaun Facebook tu, maksudnya boleh buat lah. Sebab
benda yang saya share ni lebih senang daripada daftar akaun Facebook. Akaun Facebook macam-macam dia minta. Faham. Asalkan kejap. ada... So ada apa yang Arkin nak mention ke apa? Sebab gambar kecil saya tak nampak apa tu. Tak, ni apa, handphone. So asalkan ada handphone dah boleh buat lah. Handphone dengan internet dah boleh buat lah. I see. So yang penting ada apa-apa peranti dah boleh mula lah. Macam Arkin kata tadi kan. Alright. So kita nak tengok apa soalan yang ialah kita boleh bantulah yang mereka yang sedang menonton ni. InsyaAllah kita cuba jawab sebarang kemusykilan yang berkenaan dengan topik yang kita bincang ni. Okey, so saya nak tengok apa soalan? Ada soalan ke tidak ni? Kejap. Okey. So ini soalan daripada Tuan Muhammad Helmi Sajili. Okay, dia tanya nak jual kat mana dan bagaimana? Jual kat mana dan bagaimana? Okey. Tadilah macam saya cakap, kalau jual barang terpakai tadi tu kita boleh jual dekat Mudah, Carousell, kat Shopee. Untuk permulaan ni yang saya rasa lah wajib jual kat sini ialah dekat Facebook. Mesti jual kat Facebook. Mesti jual dekat grup. Banyaklah grup iklan, grup taman, grup daerah, grup negeri. So share post kita yang kita iklan dekat Facebook kita tadi, kita jual. Tapi kat sini ada orang dia segan lah Tuan Zaidi, dia nak share, dia nak promote dekat Facebook dia. Kalau segan, simple je. Daftar je akaun baru, buat email baru, daftar akaun baru. Jangan daftar guna phone baru. Kalau guna phone baru kena ada nombor baru. Pakai email lagi senang lah nak buat email baru. Tapi kalau boleh janganlah daftar akaun baru tapi daftar macam scammer pula kan. So daftar jangan juga. So boleh start paling senang jual barang terpakai dekat Mudah, yang tu paling senang lah. Okay. So kita tanya kita tengok soalan seterusnya apa. Ada yang bertanya, ni mungkin soalan kepada saya kot. So Wiz Jana bertanya, ni pakai software apa untuk teleconference ni? Okay, saya guna StreamYard. Saya bukan nak promote, tapi sebab ada soalan ni, saya jawab je lah. So saya guna StreamYard. Okay, Stream, STREAMYARD, StreamYard. Okay, ada yang percuma, boleh guna versi percuma dan ada versi berbayar. Okay. Lepas tu kita tanya soalan, ada kelas lagi, soalan lagi tak? Okay. Kenapa orang yang sama je yang tanya ni? Kan? Yang lain tanyalah soalan. Okay, ni peluang anda untuk bertanya. So Encik Halimi bertanya lagi. Ni apa pula? Habis kelas pula tanya ni. Apa tadi soalan dia? Ni sorry, sebab benda tu laju kan, benda tu naik. Saya nak kecap ni pun susah sikit. Dia tanya, apa pandangan Tuan dengan Fingo? Sebelum tu saya nak tanya Arkin dulu. Fingo ni apa Arkin? Sebab saya memang tak familiar lah. Fingo ni dia claim dia macam Shopee. Dia macam Shopee lah. Okay, Fingo ni ada beberapa benda. Saya cerita yang baik lah. Yang kurang baik tu saya tak cerita. Yang baik, barang-barang dekat Fingo kita boleh dapat lebih murah pada dekat Shopee. Okay. Tapi dekat Fingo tak ramai orang masuk. So apa boleh buat? Ambil lah barang kat Fingo tu, jual lah dekat Shopee. Jadikan Fingo tu sebagai sumber lah. Betul, sumber barang. Lepas tu kalau beli dekat Fingo tu ada rebate, ada commission lah, apalah apa semua. Cuma kalau kat Fingo ni ada yang kena bayar. So nak buat yang semua tadi tu
saya rasa akaun tak perlu bayar ataupun kalau bayar pun yang sikit. Kalau kena bayar mahal sangat tu tak payahlah, tapi guna akaun yang biasa pun dah pada saya dah cukup dah. So kalau katakan untuk Fingo untuk menjual tu okey. Dari segi dia sendiri tak ramai pun yang masuk Fingo, tapi boleh gunakan Fingo tu sebagai sumber lah. Itu pandangan saya lah kalau macam mana nak profit dengan Fingo tu lah. So dengan kata lain, kalau nak jadi Fingo ni sebahagian daripada nak dapatkan sumber barang atau produk, mungkin lebih sesuai lah bandingkan dengan masuk Fingo sebagai macam program dan promote untuk cari ahli. Sebab takut-takut ni dia macam MLM lah ahli. Okay, MLM tu tak salah, tapi takut jadi MLM yang kena scam. So part tu kena hati-hati lah sikit kan. Elok-elok modal bawah 100 ni dah berapa lah. Okay. So ini ada satu soalan menarik. Cik Muhammad Fazil bertanya, boleh tak Tuan RK bagi tips bagaimana cara nak validate produk nak jual di dropship? Okay. Soalan ni jawapan dia ada dalam slide yang selepas ni, nanti saya jawab, boleh ke? Boleh, ataupun RK kalau nak jawab terus pun okey. So, nanti tak payah nak ulang-ulang. Alright. So, dia banyak, yang ni ada banyak point. Salah satunya jawapan dia ni. Okey. Macam mana nak tukar bisnes biasa-biasa jadi luar biasa? Tadi kita tak ada modal, kita buat jual apa yang dah ada. Ada modal sikit, kita jadilah agent. Okey. Pada masa yang sama kita nak try jual produk kita sendiri. So sebelum kita jual produk kita sendiri, kita jadilah agent dropship dulu kan. Selepas dah jadi agent dropship, kita ada modal banyak, kita dah boleh borong terus barang tu. Kalau barang tu daripada China lah. Okay, so kalau soalan tadi tu dia tanya macam mana nak validate barang tu okey ke tak okey kan. Simple je. Kena buat. Kalau tak buat tak tahu. Kena buat dulu, kena promote dulu. Take note. Dan satu lagi, biasa kadang-kadang ada orang share, jual barang ni laku keras. Saya tak berapa sukalah share. Kalau orang tanya saya, RK jual produk apa, saya tak nak bagi tahu saya jual produk apa, sebab by the time dia tahu, dia buat, saya dah ada 2 pesaing. 3 orang buat, dah ada 3 pesaing. Ni bukan soal kedekut tak kedekut. Bila anda cuba buat, anda penat-penat cari, tiba-tiba ada orang ni memang tak dapat. So nak tahu benda tu laku ke tak laku, simple je. Kena buat, kena promote, kena jual. Ada demand, okey, kita take note. Kita buat dulu, kita take note. Lepas tu macam mana kita, daripada situ macam mana kita nak kembang. Dapat untung, janganlah terus belanja. Simpan at least 10%. Simpan tepi untuk kembangkan modal. Mula-mula kita beli 1-2, lepas tu kita beli 10-20, lepas tu kita beli 100-200. Lagi banyak, lagi murah dan lagi banyak lah kita punya keuntungan. Ada soalan lagi ke Tuan Zaidi? Ada. Okey, kita sambung selepas soalan nanti lah. Okey. So ni ada soalan, dia tanya bagaimana nak mula affiliate. Cik Amiruddin tanya. Affiliate kita tak cover dalam slide ni, tapi sebab tadi saya ada mention juga kan. Okay, affiliate ni dia agak pelik sikit dekat Malaysia ni. Sebab macam dekat US, dia ada Clickbank, kat situ dia centralize. Orang nak jual tuan punya produk tadi, dia letak dekat Clickbank. Lepas tu orang masuk Clickbank, dia beli ataupun dia jadi affiliate. So biasanya orang pergi kat Clickbank untuk jadi affiliate lah. Macam kat Malaysia ni, dia individu. So kalau Encik Amiruddin jumpa produk digital yang bagus, cuba tanya pada tuan produk tu, boleh tak saya jadi affiliate awak? Ada tak buka affiliate? So kalau dia ada buka, bolehlah jadi affiliate dia. Cuma bila jadi affiliate ni, dia punya style pembayaran ni lah. Biasanya selepas hujung bulan, selepas 30 hari, selepas ada tempoh-tempoh tertentu, lepas tu ada syarat-syarat tertentu. So kena baca dan kena faham. At least dapatkan 1-2 kali payment baru promote betul-betul. Sebab takut nanti, sebab benda jadi kat saya, kita promote memang macam-macam kita keluarkan. Kau-kau lah kita promote, tapi
bila time nak bayar commission banyak punya cekadak lagi dia terus hilang. So itulah kalau nak jadi affiliate ni, cara paling simple approach tuan punya produk. Ada tak dia buka affiliate? Okay. Right. Ni orang yang sama lagi. Cik Muhammad Helmi lagi. Cik Muhammad Helmi ni baguslah tanya banyak soalan. Yang lain-lain tu apa? Nganga apa? Kan? Tanyalah soalan. So untuk siapa? Untuk diri sendiri juga kan. So kita tak nak tunggu orang lain. So kalau sikap ni macam ni lebih kurang, macam mana nak mula kan? Betul tak Agif? Betul. Okay, so Cik Helmi dia tanya apa cadangan barang yang sesuai untuk bermula? Paling sesuai jual barang terpakai, itulah yang paling senang, barang yang kita dah tak pakai. Okey, mungkin kat sini maksudnya untuk start tadi itulah. Untuk permulaan ni jual barang yang kita pakai. Okey, kalau kita beli satu produk tu kita suka seronok, macam contoh ada satu apa nama tu? Sambal garing apa benda tah. Okey. Sambal garing. Dengan kata lain, produk yang kita familiar lah, produk yang kita memang suka guna, produk yang kita familiar dan kita dah faham produk tu. So rasanya produk tu lebih mudah untuk mula, sebab daripada tak tahu susah lah nak buat penerangan ke, susah lah nak jual kan. Tapi kalau kita sini dah guna, dah tahu, so kalau kita rasa benda tu satu keperluan dan boleh jual, baik kita jual produk tersebut. Betul. Itu paling senang lah. Satu lagi kena ingat, kenapa kita beli? So akan ada sekurang-kurangnya 100, 200, 1000, 2000 orang yang fikiran dia macam kita. Kalau kita beli, kenapa kita beli? So kita kena carilah orang yang macam kita. So paling senang lah. So ketika kita beli produk tu sebab contoh sambal tadi, sebab waktu PKP ni kita dah tak ada benda lain nak makan ataupun yelah bosan kan. So kita cakap anda bosan, contoh macam tu kan. Semua cerita pasal, lagi senang kita nak promote. Cerita seolah-olah macam kita back to the future, promote dekat diri kita balik. Macam tu lah. Start dengan apa yang kita familiar, apa yang kita biasa guna. Tu paling senang lah. Okay, so ini ada satu soalan. Soalan ni dia lain sikit. Cik Hisham dia bertanya strategi nak jual kurma. Okay. Ni gaya dah nak dekat ni. Puasa, bukan gaya nak dekat, dah nak puasa. Okay, strategi jual kurma. Sebenarnya ramai dah orang jual kurma. So kena bagi reason kenapa orang nak beli kurma kita, ataupun kenapa orang pilih kurma kita. Kenapa tak Yusof Tayyub je? Yusof Tayyub pun dah boleh order online sekarang ni, kenapa nak kena beli dengan kita? So bila kita jumpa jawapan tu, senang kita nak buat jualan. Okay, bila kita dah tahu kenapa kita punya kelebihan, apa punya kita kelebihan. Kelebihan ni bukan kelebihan yang kita punya shop sendiri, tapi kelebihan yang orang kata, ni memang benda ni aku cari kan. Ataupun simple je, kalau kita tak jual produk ni, kita nak beli tak? Kenapa kita nak beli? Contoh, kalau beli kurma ni percuma azia, memanglah kita nak beli. So macam tu lah. So kena cari apa yang kelainan ataupun kelebihan yang ada pada produk kita tu. Kalau tadi kurma tadi tu kita start tu. Bila kita dah tahu kelainan tu, lepas ni kita buat marketing ke, kita buat ayat ke, kita buat video ke, kita highlight yang kelainan tu. Jangan highlight yang sama-sama tadi tu. Okay. So sebelum tu saya nak bagi tahu pada yang menonton ni, soalan ni saya pilih-pilih. So saya tak adalah daripada 1, 2, 3. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali benda ni bergerak agak laju. So saya kena scroll dan pilih mana soalan yang saya segan sesuai. Yang kedua ialah soalan yang pernah dijawab sebelum ni, saya takkan timbulkan kembali. Takkan kita nak jawab soalan yang sama kan? Jadi bagi mereka yang mungkin terlepas dari tapi ke apa ke, tak ada masalah. Saya tak delete pun video ni. Tak payah nak rasa marah ke apa ke kan. Rasa macam terganggu ke. Cik ni apalah potong tahun lah. Bagi RA cakap habis dulu. Lag lah. Sebab lepas habis video ni, you ada banyak masa dalam PKP ni pun. So boleh rewind, boleh tengok balik video ni semula. Tak ada masalah. Saya akan tinggalkan video ni dekat page ni. Untuk anda semua. Kan. Lagi satu, kenapa nak marah-marah sangat ni? Kan. Kita berkongsi ilmu dan maklumat. Relax lah.
Kan, lagi satu percuma kot. Lainlah anda sekarang ni masuk dalam kelas, okey, berbayar, seorang satu bayar RM100, kan, tak sempat anda nak tanya, saya dah mencelah banyak kali, memang bengang lah. So, ini situasi yang berbeza kan. So, saya buat FB Live untuk share ilmu ni. So, tak payah nak marah-marah, relax-relax je. So, mana soalan yang saya sempat pilih, saya akan kemukakan kat sini. Yang penting just terus tulis soalan dekat bawah. Kalau soalan tu boleh digunakan orang ramai, okay, membantu orang lain, insyaAllah saya akan pilih. Alright? Jun. Okay. So, ni ada lagi satu soalan daripada Cik Wan Faizul. Dia tanya, kalau nak order barang dari China, dia tak ada sambung. Dia kata kalau nak order barang dari China, macam tu je. Order lah. Order lah. Okay. So, mungkin maksud dia tu macam mana nak order barang daripada China kot. Agak, benda ni agak teknikal. Saya rasa ada banyak kat sana, banyak panduan, banyak seminar, banyak kursus pasal borong Cina. Cuma mungkin sekarang waktu PKP tak seberapa sesuai lah. Kebetulan minggu lepas saya ada buat satu panduan cara nak borong barang pada Cina. Even waktu PKP ni pun dah boleh buat dah. Nanti boleh join saya punya Telegram kan. Dalam tu nanti saya akan share lah kalau nak tahu nanti. Okay. So bagi mereka yang berminat nak ikut RK selepas ni, for example nak lebih kenal rapat dengan dia dan sebagainya, sebab saya pun dah pujuk-pujuk dia, Alhamdulillah, sebab benda ni selalu dia tak bagi korang. Tapi dia bagi saya satu channel Telegram yang mana saya akan letakkan di ruangan deskripsi video ni. Okay, nanti tengok balik lepas dah tengok live ni, tenangkan diri. Siapa yang tak sempat solat dulu. Kemudian nanti datang balik, buka balik video ni, tengok bahagian description, saya letak link kepada Telegram RK. So boleh join Telegram beliau. So macam beliau mention tadi, insyaAllah soalan tentang macam mana nak dapat barang daripada China ni, dia akan jawab kat dalam tu. Okay. So ni ada lagi satu soalan. Okay, Kitsune dia tanya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tip-tip atau cara untuk buat carian kat Google untuk cari barang yang banyak permintaan? Kita boleh, saya sebab benda ni bila kata nak cari barang yang banyak permintaan, guna Google. So dia ada tools dia ada software dia. Dan software ni percuma je. Okay, yang pertama ialah Google Keyword Planner. Google Keyword Planner. Nombor dua ialah Google Trend. Okay, Google Trend. Ketiga, Uber Suggest. Uber Suggest ni pun dia macam Google Keyword Planner tapi lagi senang, tak payah daftar apa semualah. So guna tiga-tiga ni kita boleh tengok dia ada banyak permintaan ke tak. Soalan ni tak berapa lengkap lagi, dia tambah sikit. Yang banyak permintaan sekarang sebab barang tu mungkin banyak permintaan tahun lepas tapi tahun ni dah tak ada permintaan dah. Macam contoh spinner tu. Dulu memang banyak permintaan, sekarang dah tak ada permintaan ataupun dah kurang dah. So yang sekarang ni, sebab tu kita guna Google Trend untuk tengok ada lagi tak demand sekarang ni. So itu kalau nak check lah ada permintaan ke tidak. Okay. So ini soalan daripada Cik Wafi. Dia tanya, boleh share cara jana trafik untuk marketing selain Shopee dan seangkatan dengannya? Seangkatan tu mungkin saya faham ialah marketplace lah. Simple je. Mana saja boleh letak iklan produk kita percuma atau dengan kos yang rendah. Letak je lah kat internet ni. Cuba buat benda ni setiap hari. Setiap hari iklankan dekat 10 grup yang berbeza. Dalam seminggu, setiap hari berbeza-berbeza. So kalau seminggu 7 hari, so cari 70 grup iklan, letak kat situ. Sharekan link Shopee, sharekan link Lazada, sharekan link fanpage kita. Okay, kemudian kalau kita share, kita promote jualan, menjual, orang mungkin menyampah dengan kita. So mungkin kita boleh buat lawak ke, kita boleh sharing fakta-fakta yang menarik ke. Kemudian kat bawah tu letaklah link kita. Dia basically macam ni lah. Kita nampak orang tu pandai, orang tu famous, orang nak tahu siapa dia ni. So siapa dia ni tu pergi dekat link. Link tu siapa? Link tu link website kita lah. Link Shopee ke, link website ke, link fanpage ke. Macam tu lah cara dia. Okay.
Apa lagi soalan ni? Okey, ni soalan daripada Liat Katia. Okey, nak beli barang kat China guna aplikasi platform apa? Shipping macam mahal, tengok Alibaba, AliExpress. Banyak website boleh. Even dekat Alibaba, cuma Alibaba ni kena order banyak lah baru dapat murah. AliExpress orang guna AliExpress untuk membeli, bukan beli untuk jual balik. Memang kat AliExpress tu dia dah markup lah untuk end user. Cuma kadang-kadang ada setengah-setengah barang kat AliExpress ni dia murah dan kita boleh beli dan kita jual balik lah kat Shopee. Shipping macam mahal. Alternatif okay. So mungkin kita kata okey lah, tolak tepi Alibaba, tolak tepi AliExpress. So ada alternatif lain? Sebab dia ada terlalu banyak website dan saya tak nak mention website tertentu. Nanti sebab barang kadang-kadang barang beli kat Shopee lagi murah kan, compare dengan Alibaba dengan AliExpress tadi. So kalau katakan website lain, ada ni Yuliao Baobao, pin 22, boleh cuba Google lah benda tu. Kalau ada China, website China lah. India pun ada, negara India, dia ada website dia, cuma orang tak beli sangat dekat sana sebab banyak kekurangan lagi lah. Tapi mungkin lepas 3, 4, 5, 6 tahun nanti mungkin lagi okey. Kalau guna aplikasi platform apa tu, itu boleh cubalah tengok dalam panduan saya nanti tu. Saya ada cerita pakai platform apa. Shipping, actually pasal shipping mahal, memang shipping mahal. Kalau beli satu barang, beli dua barang. Macam baru ni saya beli face mask dekat China, shipping RM20. Kalau satu mask hantar RM20, 2 mask pun RM20, 3 mask pun RM20, sampai 5 mask baru harga dia naik sikit. So kalau beli satu memang rugi lah. Kena beli banyak sikit baru dia shipping tu jadi cost average dia murah sikit. Okay, so ini soalan lain sikit. Okay, daripada Cik Ina. Okay, Cik Ina bertanya, apa pendapat tuan tentang eBay, risiko jual beli melalui eBay compare to Shopee? Kalau waktu PKP ni kita dah tak boleh hantar kat luar negara, so itu risiko dia lah. Tapi kalau yang beli tu orang Malaysia mungkin boleh lagi lah. Tapi biasanya tak ramai orang beli barang dekat eBay melainkan barang-barang tertentu kan. So kalau kata risiko tu, kalau waktu sekarang ni, dan saya rasa benda ni berpanjangan tau. Bukan kita tak hantar kat negara orang tu pun dia stop terima barang daripada negara kita. Mungkin selepas sebulan 2 bulan nanti mungkin cerita lain lah. Ni kalau sekarang ni itulah risiko dia, tak boleh nak berniaga pun. Okay. So ini saya anggap sebagai soalan terakhir sebab saya rasa lepas ni ada sharing lagi daripada Tuan Arki kan. So betul, kita habiskan soalan ni. So dia tanya, Encik Samsul tanya, nak mula pakai handphone atau laptop, mana lagi bagus? Actually mana yang ada kat tangan lah. Kalau kita nak beli laptop, kita kena keluar duit lagi. Kalau dah ada handphone kat tangan, tak payahlah. Tapi kalau tak ada handphone, ada laptop je, pakailah laptop. Pakai apa yang ada kat tangan je. Saya dulu start dengan handphone masa tu zaman 3310 kan. Handphone 3310. Laptop saya ada, tapi laptop saya tu keyboard tak ada dan tak boleh connect internet. Jadi tak boleh nak berniaga, tak boleh nak buat bisnes online lah. So saya pergi kat cyber cafe. Cuma sekarang cyber cafe mungkin kurang sikit lah. Poin saya ialah banyak je alternatif lain. So sekarang kalau dah ada smartphone tu pun dah boleh start dah. Mungkin tak banyak macam boleh buat kat laptop, tapi dah boleh start somewhere. Kumpul duit sikit-sikit kalau tak ada modal. Kalau ada modal tak apa, beli je lah laptop. Kalau saya sendiri, kalau nak iklan, kalau nak buat Facebook ads, saya lagi suka buat dekat kat laptop sebab lebih fleksibel dan macam-macam setting yang saya boleh buat. Tapi kalau untuk pantau iklan tu, nak kena stop ke, nak kena pause ke, saya guna guna smartphone je, senang nak tengok, senang nak react.
Okay. So saya kata tadi soalan terakhir, tapi tengah cakap-cakap dengan ni, saya terpandang di sebelah mata saya ada satu soalan panjang agak menarik. Saya rasa ini terkesan dengan semua orang. Okay. So kita tahu soalan dia apa. Cik Fiz bertanya, dia kata macam mana nak promote barang kita dekat FB kita, sebab kalau sebelum ni wall kita banyak pasal live kita, tiba-tiba ada satu post periuk cantik untuk dapur anda. Tak ke pelik ke atau memang semua orang bermula macam tu? Okay. Dia memang akan ada transition lah. Orang lama dia macam kita dah tengok tiba-tiba kawan kita niaga, tiba-tiba semua nak unfriend kita, semua nak unfollow kita. So kita tak boleh nak control lah benda tu. Tapi okay, saya ada satu tips. Ini saya ada satu tips macam mana saya mula dulu. Okay, saya tahu Arki ada banyak jawapan untuk soalan ni, tapi saya nak share tips saja lah. Okay, macam mana saya mula dulu. Okay, macam mana saya buat transition Okay, so mula-mula saya masuk Facebook dulu, memang saya share pasal saya. Saya share pasal saya travel pergi mana, saya share pasal kerja saya. So mula-mula masuk dulu tak ada cerita pasal kewangan pun. Okay, tapi itu share pasal aktiviti saya lah. Okay, aktiviti macam biasa, macam kebanyakan orang lain lah. Sebelum ni ambil gambar tengah masak lah, ambil gambar dengan anak lah, benda-benda macam tu kan. So apa yang saya buat ialah saya sebelum tu cerita semua pasal aktiviti kehidupan saya, and then saya memperlahankan cerita pasal aktiviti kehidupan saya, dan saya ceritakan pasal aktiviti kewangan saya. Okay, so saya tak promote lagi pasal apa-apa tentang kewangan, tapi saya ceritakan pasal saya dan kewangan. Faham tak? Contoh dia macam, ni hari tu saya beli kereta, saya dapat harga diskaun sekian. Lepas tu saya ceritakan sikit kaedah saya guna beli kereta tu macam mana. So dia masih lagi cerita pasal hal saya, aktiviti saya, tapi lebih menjerumus kepada kewangan. So dengan kata lain, you pilih you punya subject matter. Dalam kes ni katalah nak jual periuk, jangan tiba-tiba keluar statement macam periuk cantik untuk dapur anda ataupun dapatkan periuk sekian-sekian. Okay. So kita ubah dulu, okay, kita cerita pasal kita, tapi kita cerita pasal aktiviti masak kita dulu. So sebelum ni memang ada cerita sikit kan, tapi lepas ni lebih banyak pada aktiviti masak kita. Contoh, masak lauk apa, buat apa, resipi apa. Selepas 5-6 posting tentang aktiviti masak kita, baru kita selit sikit. Cakap pasal masak, saya sebenarnya ada guna periuk istimewa. Sebab tu masak saya tu cepat, masak saya tu lebih sedap, bla 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 bla. So antara kelengkapan yang saya guna adalah periuk ajaib ABCDE. Ini saya guna sendiri. So saya tak cerita yang saya jual periuk tu. Kan, saya cerita pasal aktiviti saya, masak tapi guna periuk tu. So you kena buat transition perlahan-lahan. Jangan terus-terus buat iklan. Itu saya punya pendapat lah. Okay, pandangan masa saya mula-mula transit daripada cerita pasal aktiviti kehidupan seharian saya kepada perlahan-lahan aktiviti kewangan saya, dan akhirnya baru saya cerita pasal tips kewangan dan sebagainya. Nak bagi orang familiar dulu. Betul. Arki ada apa nak tambah? Setuju. Cuma kat sini itulah pentingnya kenapa tadi awal saya cakap kita start dengan promote benda yang kita buat, kita pakai. Sebab tiba-tiba kita tak pakai Tupperware, kita nak cerita pasal Tupperware macam awkward sikit kan. Tak ada pun macam kan. So kita nampak sangat kan. Sebenarnya orang tahu je kita nak jual Tupperware tu. Orang dah pandai sekarang ni. Tapi dia layan je lah. Dia layan kita nak jual, dia layan kita punya sembang. Nanti adalah seorang tu, tak ada siapa tanya harga ni, biar aku tanyalah. Bukan dia nak beli pun, dia nak bantu kita. Akak Tupperware tu beli kat mana? Contoh. So kadang-kadang kita dapat kawan-kawan sporting macam tu, sedap, senang sikit lah. Tapi macam Tuan Zaidi cakap tadi tu, memang cara yang betul. Transition tu janganlah terus immediately potong macam tu. Kita tiba-tiba jadi orang lain, tukar 180 darjah jadi orang lain. Jangan macam tu. Tapi kita jadi sikit-sikit kan. Lepas tu nak menjual ni, orang tak suka kena push nak menjual kan. So dia ada formula dia. 4 tu bukan menjual. 4 post
yang selain daripada menjual. Kita cerita pasal live kita cerita pasal macam tadilah letak gambar gambar periuk, lepas tu makanan yang kita masak tadi. So sambil kita tunjuk gambar produk kita kan. Tapi itu tak dikira sebagai menjual. Lepas tu mungkin cerita pasal kucing pula ke, lepas tu cerita pasal isu semasa ke. Okey, yang kelima baru cerita pasal produk kita. Kenal tak siapa-siapa yang okey, boleh guna skrip ni. Kenal tak siapa-siapa yang ada masalah, cerita masalah yang korang hadapi sebelum ni. Yang ada masalah masak nasi saluang angin ataupun masak daging dah 2 jam tak empuk-empuk juga. Kalau pernah, cuba bagi tahu ini cara yang saya buat. Saya guna ni. Last kali rupanya periuk ni yang jadi menyelamatkan keadaan. Contoh macam tu. Kalau kenal, bagi tahulah kat saya sebab sekarang saya ada promote benda ni. Sebab kalau kita just tak cerita kita jual apa, orang takkan beli apa-apa pada kita. Tapi kalau kita asyik duk menjual je, orang pun lari pada kita. So kita kena balance lah dekat situ. Okay. So Arki ada nak sambung pasal slide ni? Okey, sikit lagi. Dia besarkan. Okey. Macam ni kita tukar biasa-biasa jadi luar biasa. Ini bila dah fasa keempat tadi itulah. Tak buat, tak tahu, kena buat dulu tengok. Okey, untung 10% simpan. Okey. Kita belajar, kemudian buat, kemudian kita belajar lagi apa yang kita tak tahu. Masa kita buat tu kita baru tahu apa benda yang kita tak tahu. So mana yang kita tak tahu, contohnya aku nak buat Facebook, nak buat iklan kat Facebook, tak tahu macam mana, baru belajar. Jangan masa ni belajar awal-awal ni, biasa orang buat kena buat Facebook ad, belajar Facebook, kena belajar copywriting, buat copywriting, kena pandai tegak gambar, kena belajar Microsoft Word, kena buat Microsoft Word. Bukan. Sekarang awal-awal ni belajar asal benda boleh jalan je. Okey, kemudian buat. Dah buat, benda tak tahu, okey, stop kejap, belajar. Bagi benda tu boleh jalan. Dah boleh jalan, sambung lagi buat. Tak tahu, stop, belajar. Macam tu lah. Dan kemudian next step ialah ajar orang lain. Ajar orang lain, arti kata kita boleh ajar agent kita, boleh ajar staff kita, mungkin boleh ajar kalau kita buat franchising ke apa ke, kita boleh ajar orang macam mana nak guna macam mana nak handle business macam kita, nak jual business kan. Okay, last kali, bukan last, seterusnya, fleksibel. Okay, business kita kena fleksibel. Beza fleksibel dan lalang. Lalang ni sikit-sikit lompat. Angin tiup sikit, pusing sana. Angin tiup sini, pusing sini. And so, kita tak nak macam lalang, kejap promote produk ni, kejap promote produk ni, tak ada. Biasa saya akan buat macam ni. Saya akan promote produk tu seminggu. Kalau langsung tak ada respon, langsung tak ada feedback, saya akan ubah satu lagi cara buat. Mungkin tempat ni tak sesuai. Dia macam kita buka pasar lah, niaga. Tepi jalan ni tak laku, tukar jalan lain, tukar pasar lain. Okey. Tapi kita jangan tukar produk. Hari ni jual nasi lemak, esok jual sambal belacan, esok jual tepawai, lepas tu jual seluar. Semua jangan. Sebab susah. Kita sendiri yang susah. Orang pun pelik. Kalau kita jual nasi lemak, ada kedai nasi lemak baru buka, memang tak ada siapa pun perasan. Tapi lepas sebulan, hari-hari dibuka dekat situ, lama-lama kita sendiri perasan dan kita pun akan berhenti dan beli kan. So kita kena jadi macam tu, kena konsisten. Bila konsisten baru orang tahu nak beli. Bila kita terus promote, orang belum tentu nak beli serta-merta, dia akan ambil masa. 2 kali, 3 kali, ada satu kajian ni kata selepas 20 kali baru orang beli. Maksudnya kita kena promote kat satu orang tu lebih pada 20 kali baru orang tu dia akan beli. Okey, apa yang saya masukkan fleksibel kat sini ialah kita dah cuba, dah bagi masa, dah buat pelbagai strategi, dah buat pelbagai cara, dah iklan kat banyak tempat, tak jalan juga. So kita kenalah fleksibel, tukar barang lain, mungkin tukar kalau perlu tukarlah. Kat sini masuk fleksibel. Okey. Seterusnya, ini juga penyakit orang yang baru buat bisnes. Okay? Biasanya baru nak buat bisnes, dia dah fikir, macam mana nak buat accounting, macam mana nak urus pekerja, gelabah semua. Masa ni belum bisnes, belum apa-apa lagi dah gelabah dah. So simple je, ini flow dia. Mula-mula jual dapat untung, dapat profit, dah boleh hire
staff kalau perlu. Okay, dah hire staff, staff pula masalah. So belajar urus staff. Okay, kewangan pula masalah. Belajar urus kewangan. Stok masalah, belajar urus stok. Lepas tu belajar nak berkembang pula. Ni belum apa-apa lagi dah fikir cara nak kembangkan bisnes. Okay, last sekali, benda paling susah ialah nak dapatkan customer. Kita susah nak dapat, satu customer pun susah. So bila dah dapat customer tu, layan dengan dia. Saya ada customer, dia baru je beli produk saya tadi. Selama ni saya bagi website dan kemudian dia belilah, siapa-siapa nak beli, belilah. So saya pun tak trace lah siapa yang beli. Kali ni untuk produk ni saya suruh dia PM ataupun saya cakap kalau berminat bagi tahu. So saya PM. So saya PM, saya tengok message yang dia hantar mula-mula tu tahun 2010 ada, 2012 ada, 2015 ada. Sampai sekarang produk saya yang baru ni pun dia beli lagi. So point dia ialah kalau kita buat slack dengan dia, dia takkan melekat dah dengan kita. So nak dapat seorang customer ni susah. Once dah dapat, dia akan jadi customer kita seumur hidup. Saya pernah ada customer daripada dia sekolah sampai dia masuk universiti, sampai dia dah kerja. Dia cakap, engkau dah besar dah. Macam tu lah. So ini tips untuk tukar bisnes biasa-biasa jadi luar biasa. Dan sebenarnya ada banyak lagi tips lah. Kita kena be open-minded untuk sentiasa belajar benda-benda baru. Tapi jangan belajar je ataupun jangan buat tak belajar. So dia kena tu. Okay, itu slide terakhir Tuan Zaidi. Last kali ni tak ada apa-apa sangat lah. Okay. So ada yang mention dekat saya tadi, dia tanya Tuan ada buat training ke? Oh, alamak. Kelas tu slide ni nak kekal ke ataupun macam mana ni? Soalan lain lah. Tak, mana slide ni nak kekalkan ke ataupun saya nak bring down the slide? Tak payah, slide dah habis dah. Cuma okay. Ni mungkin website saya dia nak tengok ke apa tadi. Tak apa, nanti Tuan Zaidi share je lah nanti. Boleh? Okay. Saya mana bagi link dekat saya, nanti saya letakkan di ruangan deskripsi sama ada Telegram ataupun website Okay. So soalan tadi ada yang tanya, bukanlah ada soalan tanya, tapi sebab banyak-banyak tadi pun soalan yang sama berulang, cuma saya tak adalah keluarkan tadi. So ada yang tanya, Tuan RK ada buat training ke? Kalau training face to face tu dalam masa terdekat ni saya tak ada perancangan pun nak buat tapi kalau course produk digital mungkin kalau ada pun kelas online tu mungkin akan ada lah. Tapi dari segi planning nak buat kelas macam ni face to face ni saya tak ada perancangan lagi lah. Yang setakat ni yang ada ialah ada 2 produk baru. Satu, cara nak beli barang secara online, cara beli barang Cina secara online. Nombor 2 ialah cara nak buat nak cari produk yang hot dekat Shopee. 2 tu je yang sekarang ni yang terbaru. Yang lain-lain tu semua dah lama dah. Dari segi kelas saya memang tak ada buat kelas lagi, cuma mungkin kalau ada pun saya bagi tahulah nanti kat dalam Telegram. Okay, sebab saya tahu sebab RK punya aktiviti utama tu bukan sebenarnya buat kelas kan. Aktiviti utama tu memang buat bisnes. So RK dia memang sibuk dengan perniagaan dia sendiri. Jadi kalau cerita pasal kelas ni, bila dia ada masa ataupun tak tahulah bila time mood dia nak buat kelas dia buat lah. So bagi mereka yang nak mengikuti perkembangan, so saya syorkan supaya nanti masuk grup Telegram Tuan RK. Okay, and then daripada situ nanti mungkin boleh dapat penerangan terus kot daripada RK. Betul. Okay, so ada mesej terakhir ke daripada kita punya penonton ni? So di akhir-akhir waktu ni. Alright, saya nak ucapkan terima kasih pada Tuan Zaidi kerana sudi menjemput. Walaupun rasa sedikit terpaksa tapi okey lah kan. Sedikit terpaksa. Aduh, siut dah.
Okay. Okay, so terima kasih sebab sudi datang hadir pada FB Live ni, sebab macam saya katalah, siapa-siapa yang saya jemput, saya cakap benda yang sama je. So tujuan saya buat ni adalah untuk share kan, sementara kita masih ada masa ni, sebab saya pun sendiri pun tak boleh janjikan yang saya boleh buat macam ni berterusan. Mungkin selepas PKP ni saya pun dah sibuk dengan bisnes saya, okay, so mungkin dah jarang dapat macam ni, okay. So ketika ada ni lah, ni nak kata kalau kita kata kita bagi sumbangan RM1 kepada frontliners ke apa ke, kan orang cakap kita menunjuk lah kan. So benda-benda macam tu kita diam je lah. Benda yang kita buat ni kita tak beritahu orang. Tapi satu benda yang kita boleh tunjuk dan share dekat orang adalah benda macam ni, ilmu kan. Macam kalau Pak Ustaz tu dia buka kitab pagi-pagi, lepas tu dia share FB Live, kita tak boleh katalah Pak Ustaz tu menunjuk baca kitab tu tak kan. Sebab dia share ilmu. Tapi kalau Pak Ustaz tu katalah keluar duit seketul RM10,000, pergi bantu orang miskin sebagainya, dia kata Ustaz ni nunjuk ni duit banyak kan, contoh. So ini salah satu cara macam golongan macam kita ni dapat beri sumbangan pada masyarakat, dan hopefully mana yang terkepung dalam PKP ni paling tidak adalah perancangan sikit. Keluar je PKP, bolehlah buat sesuatu. Betul. Mungkin saya sedikit saya nak ni, orang kata apa, kata-kata terakhir lah. Kita mula-mula buat bisnes ni mungkin, ataupun buat, nak kata bisnes taklah bisnes pun, kata kita mula-mula dah start nak menjual sesuatu, kita buat tu mungkin atas alasan kita perlukan duit sedikit ekstra apa semua kan. Tapi cuba kita besarkan sikit, kita punya sebab kita nak buat duit tepi ni ialah supaya kita boleh bantu lagi ramai orang, kita boleh tambah, mungkin macam Tuan Zaidi cakap tadi, tak semestinya dengan duit, dengan ilmu pengetahuan kita. Mungkin bila kita dah, tadi ada soalan pasal eBay kan, mungkin dia dah tahu pasal eBay, lepas ni dia boleh ajar pula kan. So bila kita buat, kita ajar orang lain, mungkin duit income yang kita ada ekstra tu kita boleh sedekah dekat orang lain, tak orang lain pun, adik-beradik kita sendiri pun kan, dah okey dah. Okay, begitulah insyaAllah. Okay, so terima kasih Arkis, terima kasih sebab sudi hadir pada malam ni. Saya tahu saya ambil masa Arkis yang sangat berharga, biarpun duduk dalam jauh macam tu, tapi tahulah sibuknya macam mana bekas menguruskan bukan saja bisnes tapi juga keluarga kan. So insyaAllah kalau kita ada peluang lagi, okay, saya juga akan cuba jemput Arkis sekali lagi lah. Okay, mungkin lepas ni mungkin lebih detail ke apa, orang malam lah. Okay. So, saya cuma nak ulang sekali lagi bagi mereka yang ingin dapatkan maklumat lebih lanjut tentang Raja Kamil atau Arkis, saya nanti saya sharekan link di ruangan deskripsi video ni. Selepas habis Facebook Live ni, boleh tengok balik, okay, just refresh your page. So, tengok dekat atas link tu. Kalau link tu tak ada lagi, mungkin esok, okay. Tapi macam mana pun saya akan sharekan dekat atas. InsyaAllah, saya dapatkan daripada Arkis dan saya akan share dengan you all. Alright, so terima kasih sekali lagi. So kirim salam dengan family supaya semua sihat-sihat belaka. Okay, Tuan Zaidi, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Okay, itu dia Raja Kamil ataupun Arkis bersama dengan kita. Saya cuma nak shout out macam biasalah sebelum kita mengakhiri kita punya sesi ni. So bagi mereka yang ingin dapatkan buku forensik kewangan ni secara percuma, okay, share video ni, biarpun video ni dah habis pun tak apa. Boleh share, boleh tag kawan-kawan, okay. Lepas tu screenshot dan letakkan screenshot tersebut di ruangan komen. InsyaAllah admin saya akan pilih nanti kemudian, okay. So terima kasih semua hadirin hadirat kerana mengikuti FB Live bersama saya. Sekali lagi malam ni, insyaAllah malam besok kita juga ada topik yang menarik, terutama untuk mereka yang ada bisnes ataupun memang dah buat bisnes sampingan kat tepi, tapi nak tahu lebih lanjut macam mana nak buat pemasaran, okay, nak buat marketing dalam situasi krisis macam ni, okay. InsyaAllah tetamu saya memang seorang pakar, dia pun underground juga, lebih kurang macam okay. Kebanyakan produk yang dia bantu orang jual yang nilai dia jutaan ringgit, tapi orang tak tahu pun siapa di belakang tu yang set up cara dan kaedah marketing bagaimana untuk jual produk tersebut. Okay, so nak tahu, so temui saya malam besok lah insyaAllah. So sekali lagi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok.